Hari ini kita akan buat Fruit Ninja game style. Dan kalau kamu tengok di bahagian ini, dia ada pelbagai jenis contoh templates yang kamu boleh tengok, tekan preview atau open project untuk kamu learn lah. Tetapi for now, saya akan directly pergi ke new project, which is kita akan buat satu project baru. Tekan nih, new project, dan kita akan namakan project kita yaitu Fruit Ninja game lah ya. And then untuk project ini kita biarkan set kepada 720 landscape, size 180, 720, orientation dalam bentuk landscape, dan start with event sheet. Tekan create. Kemudian kamu akan masuk di bahagian sinilah. Okay, so kamu boleh guna mouse kamu untuk scroll, zoom in, zoom out. Dan ini adalah blank pages. Dan kalau kamu tengok ni, this one, ini adalah view prod screen kita, dimana anything yang kita bila tekan play, bahagian itu sahaja nampak. Okay, so dia bahagian ni saja nampak. So kita mahu this area sahaja. Untuk itu kita pergi turun bawah, view, dan pergi ke display, viewport size, copy yang ini ya, copy, klik viewport screen balik, dan di bahagian layout ni kamu boleh paste kan. So itu maksudnya adalah size kepada viewport screen kita lah, which is yang ini. Alright, next adalah kita akan masukkan layer pertama kita renamekan dulu layer kita sebagai background, sebab kita akan masukkan background. Okay, so this is layer pertama, background, dan kita akan masukkan satu background. Maybe saya akan ambil this one, drag and drop sahaja, dan masukkan gambar tersebut. Okay, alright, edges saja. Okay, and then kamu tekan lock. Reason kenapa kamu tekan lock, kalau kamu unlock, kamu boleh gerakkan lagi bawah. Tapi kalau kamu tekan lock, kamu tidak dapat edges sudah nih. So kita sudah block background kita. Next kita akan buat second layer, right click, add layer at top, dan kita namakan sebagai fruit. Di sinilah game kita akan bermula. Okay, so it doesn't have to be fruit nama dia, kamu boleh tulis game juga. Just for this class saya akan kasih masuk letakkan sebagai fruit. Alright, untuk masukkan objek, cara yang antara yang senang adalah kamu just right click, insert new object, dan pilih sprite. Okay, sprite ni adalah objek lah, anything yang kamu mahu dia bergerak mengikut certain behavior yang kamu mahu. So kita akan renamekan kita punya sprite ni adalah fruit. Tekan insert, dan kamu nampak tuh mouse, kamu just klik saja di mana-mana, dia akan keluar animation editor. So dalam animation editor ni kamu boleh tekan bahagian ni, load an image, dan kita akan masukkan fruit, gambar fruit. Saya akan select 7, 1, 2, 3, 7, and then tekan open sahaja untuk semua. Okay, so semua ada. Dan kita tengok bahagian resize, kita boleh setkan 100. Pastikan semua ni dalam keadaan apply, tick. Alright, and then set ni kepada kosong, speed, tekan X. Okay, so that gambarnya seperti ini. Next kita akan tambahkan behavior kepada objek kita ya. So sebelum itu kita tambah play dahulu, tekan play untuk lihat. So sekarang ni dia hanya ada background dan juga objek, tetapi tidak ada pergerakan. So untuk itu kita perlu tambah satu pergerakan untuk ini.
Pertama sekali kamu pergi bahagian properties dan bahagian behavior ni kamu klik fruit ni dan tekan behavior. Kemudian kita akan add new behavior dan pertama sekali kita akan pilih bullet, movement jenis bullet, tekan add, and then kita add lagi a new behavior, kita pilih destroy outside layout, tekan add, dan add lagi satu yaitu dalam keadaan fizik, movement fizik. So setiap objek kita ni kita boleh pilih lebih daripada apa yang kita mahu behavior tersebut ya. So sekarang ni kita try tekan play apa yang berlaku. So sekarang ni dia dalam keadaan bullet speed 400 dan kita boleh setkan bullet speed ni kepada 450 dan gravity 100, okay, supaya dia berat sedikit. Okay, so kita test keadaan. So dia sudah start macam tu lah. Sekarang ni kita mahu tambahkan lagi satu objek. Right click, add new object, dan kita tambah lagi satu objek, sprite. Kita pilih sprite dan kita namakan dia sebagai slice. Okay, slice. Tekan insert. Okay, klik mana-mana area viewport screen ni dan kita tekan load image. Kita masuk animation editor dahulu dan tekan load image dan kita cari slash effect yang ini. Okay, tekan open dan kita sekarang ni dalam keadaan beginilah, tapi kita boleh tekan crop untuk transparentkannya dan kemudian kita boleh tekan resize icon, this one, tekan resize dan kita boleh adjustkan size tu kepada, kalau mengikut nota yang saya sediakan, 120. Pastikan tick aspect ratio, smooth and apply to whole animation. Tekan OK dan tekan X sahaja. So dia akan berbentuk begini besarlah. Untuk behavior slice behavior, kamu boleh tambahkan dia punya behavior lah, add behavior dan kita add new behavior dan kita setkan dia sebagai fade. Okay, fade, tekan X. Alright, dan di sini kita boleh klik fade out time dia 0.5. kemudian kita akan setkan lagi effect mode dia dalam bentuk additive. Okay, so itu. So sekarang bila kita tekan play, kita belum setkan fungsinya, kita baru setkan behaviornya. So untuk nak jadikan game Fruit Ninja adalah bahagian event sheet ini. Event sheet inilah kira kalau dari segi programming, sinilah coding dia, sinilah programming language dia. Luckily dalam Construct Tree senang difahami dan dia tidak perlu coding. Kamu hanya perlu tahu logik jalan penceritaan game kamu. So pertama sekali kamu just tekan add event, bukan add event, tambah dua jenis global variables. Kita add global variables, right click add global variables dan kamu namakan dia last x number equal to 0, tekan OK. So ini adalah number last x, right click lagi add global variables dan ini adalah last y. So ini adalah paksi x dan paksi y lah. Oke, kita namakan dia sebagai paksi x, paksi y.
So, untuk membuat slice effect seperti Fruit Ninja, kita boleh tekan, sebelum tu kita pergi layout 1 kembali, bahagian sini, dan kamu right click, insert new object, kamu perlu masukkan satu input, yaitu touch. So, dalam constructor ini, kamu boleh buat dalam bentuk yang boleh main dalam gamepad, keyboard, mouse, dan touch. Touch ni biasanya untuk touchscreen lah, smartphone. So, for this case, kita akan menggunakan touch sebagai input dalam game kita. Okay, so dia akan masuk di bahagian object type, touch. Kita pergi balik ke event sheet, dan kita akan tambah add event. So, apa yang berlaku di sini, apabila touch, on touch, any touch start, bahagian ini ya, on any touch start, next, kita akan tambah action. So, apabila touch, di mana dia bermulahnya tekan tu, kita akan setkan system, set value, this one, global variables, kepada last x, satu ni, kita setkan touch dot x, okay, pada paksi touch dan paksi x. Okay, dalam masa yang sama, kita boleh tambah lagi satu, system, set value. Nanti kamu boleh lihat apa maksudnya ini ya. Value-nya adalah touch, tekan enter, dot y. Okay, so touch screen dalam paksi y. So, kita try tekan play apa yang berlaku dalam case ini. So, belum ada apa-apa berlaku sebab kita belum setkan apa yang akan slice ikut kita punya objek. So, dengan itu kita akan tambah event baru, add event, dan kita tekan touch, is in touch, situasi dia adalah sedang menekan apa? System, dia akan create object, dan apakah objek itu? Bila kita tekan screen itu, dia akan create object slice kita. Okay, dan di bahagian layer fruit, just kita kasih fruit, this one, layer fruit adalah inilah ya, pada paksi apa. So, ini pada paksi, kita akan namakan dia sebagai last x, dan paksi y, last y lah. Oke, dan tekan dan sahaja. Begini. So, bila kita tekan play, kamu boleh nampak kita setiap paksi, mana-mana paksi, dia akan mengeluarkan objek slice ini. So, kita mahu lagi tambah satu situasi, add action. Kita tekan system, slice, this one. So, kita akan add action, slice, tekan next, dan kemudian kita set width. Kita type saja di sini, set width, bahagian ini, size and position, next, dan kamu typekan distance, tekan enter, dan kemudian buka kurungan, kamu type last x dot koma last y koma touch control dot absolute x koma touch enter dot absolute y, enter. So, tutup kurungan. Oke, pastikan semua nih dalam keadaan yang betul ya.
untuk create objek yang kita mahu. Dan kita akan tambah lagi satu. So kita tes dulu yang ini apa maksudnya. So sekarang nih bila kita tarik dia memanjang macam itulah. Itu maksudnya set width dan dia akan tarik begitu. Oke. So sebelum itu saya akan pergi layout 1. Kita kecilkan dahulu kita punya size objek nih, slice. Maybe kita buat dalam 50. Taruh 50. Oke, kita tes nih ya. Play. So sekarang nih ada still besar, but disengajakan untuk kamu lihat dahulu. Alright. Kemudian kita pergi ke event sheet kembali, kita tambah lagi satu action. Di sini kita pilih slice. This time kita set angle, setiap angle itulah. Next, kita akan setkan, typekan angle, buka kurungan, last x, last y, touch, dot, absolute x, touch, dot, absolute y, tutup kurungan. Oke, pastikan ini angle. So ini maksudnya dia dalam bentuk angle, ikut pada touch control kita tuh akan ikut paksi x, y di mana-mana kita touch di dalam bahagian screen kita ya. Kita tes balik, tekan play. So kita boleh lihat dia dalam bentuk macam itu sudah. Oke, almost jadi cantik. Oke, so kita akan setkan dulu, pergi layout 1 kembali dan kita klik gambar nih, kita kecilkan lagi objek kita, maybe kita try 20, darab 20, kecil seperti ini, tekan play. So oke, sekarang nih dia hampir menjadi, tetapi kita tidak mau dia bila kita touch dia berpusing begini pula ya. So bagaimana nak setkan? Kita pergi lagi event sheet dan kita set lagi system, add action, system, set value, next, last x to touch, dot, absolute x, done. Dan kita boleh copy and paste, right click, kita tukar ini kepada y dan ini kepada y. Oke, enter, done. So bahagian ini. So apabila kamu punya event sheet, dia sudah kita setkan sistem last x untuk touch screen pada paksi x dan paksi y. Kita boleh lihat di sini macam mana bentuk dia dengan tekan play, dan kalau kita garis dia jadi satu slice sudah, right? So inilah maksudnya kita boleh buat slice effect. Oke, tekan X. So sekarang kita akan add pergi bahagian layout 1. So dalam layout 1 ini kita mahu keluarkan fruit kita daripada atas, oke? Dan kita tidak mahu dia keluar dalam screen, kita letak di luar screen. Begitu juga dengan slash kita. Jadi bila kita tekan play sekarang, kita mahu satu mesin yaitu spawner, dia akan keluarkan fruit itu dan kita boleh slice lah ya menggunakan touch mouse kita. So untuk itu kita akan tambah lagi satu pada layer fruit, right click, insert new object, dan kita tambahkan sprite lagi satu. This time kita namakan dia black box sahajalah. Ini adalah spawner kita. Tekan insert dan klik mana-mana untuk open animation editor. So untuk ini kita just gunakan color palette, kita setkan warna hitam dan pilih fill. Just klik bahagian ni so that dia jadi hitam lah.
dan tekan X sahaja. Oke, kalau dia terlalu besar, kita boleh setkan di bahagian size nih 100 darab 100. So that dia beginilah. So kita akan setkan dia di tengah. Oke. Dan kalau kita sekarang tekan play, kita nampak nih spawner. So kita tidak mahu nampak ini black box. Caranya adalah kita boleh setkan, just click this black box dan kita setkan initially visible, kita untickkan dia. Okay, so that bila kita play, kita tidak nampak black box tersebut. So untuk ini, bagaimana nak mengeluarkan fruit yang ada dalam kita punya game, kita perlu pergi ke event sheet dan kita tambah lagi event baru, add event ketiga. So dalam add event ketiga ini kita akan setkan sistem every X second, okay? Setiap detik berapa, kita boleh setkan berapa setiap kali pengeluarannya. Kita untuk nota ini kita akan setkan kepada 2 second. Bermaksud every 2 second, setiap 2 saat kita akan setkan satu sub event. Kita just right click kepada event ketiga, add sub event. So sub eventnya adalah sistem akan pick, kita search, tekan pick random instant ya. Dia akan memilih, click to choose black box, this one. So dan dia akan pilih apa-apa yang ada dalam black box nih. So kita akan tambah action, black box akan spawn another object, akan mengeluarkan objek. Apakah objek tersebut? Dia akan mengeluarkan, black box nih akan mengeluarkan fruit lah. Oke, basically itu pada layer fruit pun boleh. Fruit, yes, enter fruit, image point kosong, done. Oke, itu maksudnya. So kita boleh lihat sendiri, pergi ke layout 1, just bagi kamu tunjuklah apa maksudnya dalam event system ketiga. So every 2 second black box tu akan mengeluarkan fruit lah. Okay, spawn another fruit. Tapi kita mahu dia spawn, double click pelbagai jenis fruits lah yang ada terdapat sini, which is ada 6 ya. So dan kita mahu kita punya fruit dia keluar naik atas dan bukan pergi tepi begitu. So kita akan pergi ke event sheet untuk buat another action untuk ini ya. Pertama sekali adalah kita add action lagi dan kita setkan fruit set angle. Okay, set angle of motion, bukan yang angle ini ya. Bahagian bulat kita set angle of motion, pergerakan angle tersebut. So apa yang ada di sini kita boleh setkan pergerakannya adalah random. Dalam kurungan, buka kurungan, kamu setkan ini dalam nota, tapi kamu boleh tengok ikut kamu punya game lah. So ini saya setkan dia akan keluar secara random pada aksi X dan Y. Okay, dalam angle degrees yang ini. So kita tes balik, tekan play, if dia keluar dalam bentuk yang sama. Alright, so sekarang kita punya fruit sudah keluar secara random. Sekarang ini kita mahu setkan fruit akan keluar berjenis-jenis. So caranya adalah kita add action, tekan fruit, tekan next, kita akan set animation, dan kita akan kita akan set frame ya. Set frame, kita tulis int, enter, buka kurungan, random
secara random, dan buka kurungan lagi dari frame 0 hingga frame 7. Oke, sebab kita punya game ada sampai 7 lah, tekan done. Kita tengok balik layout, double click. So di frame kita, yes, kita ada 6. Oh, betul lah, kita ada dari 0. Sorry, kita dari ada 0 dan sampai ke frame 6. So sepatutnya di dalam event sheet, di bahagian ini kita akan setkan sampai 6. So kalau kamu ada 6, ada 10, kamu boleh setkan sampai berapa frame ikut jenis buah-buahan yang ada di dalam game kamu. So bila kita tekan play, kita lihat, yes, dia sekarang dah keluarkan objek. So sekarang ni belum ada apa-apa yang berlaku sebab kita belum setkan apabila slashing effect. Okay, so kita mahu setkan slashing effect dalam ni. Untuk itu kita akan tambah lagi event baru, add event. Case dia apabila kita slice on collision akan terkena dengan objek lain, yaitu objek fruit. Apa yang akan berlaku adalah kita tambah action, fruit itu, buah-buahan kita akan destroy. Okay, destroy. Next, so dia akan hancur lah. So bila kita test game kita, so bila kita tengok, ya, hancur. So bila dia terkena dengan slice, dia hilang. Okay, tetapi kita mahu dia ada satu slice effect lah bila dia terkena slice, seperti macam fruit ninja. Okay, kita tidak mahu dia begini, dia just nampak boring. So kita mahu tambah another slice effect. So caranya adalah pergi kepada layout 1 kita balik kembali, dan kita pergi buka game asset yang saya telah berikan. Kamu boleh select semua, drag and drop saja kat sini. Okay, and then double click gambar ni supaya kamu boleh edit, dan kita akan setkan size semuanya kepada 150. Okay, dalam nota 150, depends on your game, dan speed kita akan setkan kepada 0. Okay, itu sahaja untuk edges. Tekan X, so dia ada kecil sedikit lah. Right, so kita bawa dia tepi juga. So yang ini pun kita boleh setkan behavior dahulu sebelum kita setkan event dia. Kita tekan behavior, add new behavior, dan kita akan setkan fade behavior. Okay, tekan X, dan kemudian dalam bahagian fade behavior, pastikan fade out time dia adalah 1, dan kita akan setkan opacity. Bahagian properties ni, pastikan kamu klik dahulu ni dan cari bahagian properties common opacity, kamu setkan kepada 70%, so that dia a little bit tidak begitu, dia nampak macam splash lah, ya. So kita bawa tepi di luar, dan kita pergi ke event sheet, dan kita akan tambahkan efek di bahagian event kelima, ya. So apabila kita slice terkena dengan fruit akan destroy, dan apa akan berlaku selepas itu, kita akan add action, fruit akan spawn akan mengeluarkan another object. Apakah objek itu? Fruit tu apabila dia destroy, dia akan mengeluarkan splash. Okay, so pada layer mana fruit tu akan keluar, pada layer fruit lah. Okay, yang kita setkan di sini pada image point 0. Okay, done. So itu, dan kemudian kita akan setkan lagi add action, splash tu dia akan mengeluarkan set frame, this one, set frame in
seperti tadi juga, buka kurungan random, and then buka kurungan lagi 0 hingga 5. So tutup kurungan, right, tekan done. So ini tadi buah-buahan, yang ini splash. So bila kita test play game, kita testing ya, slash ya. Sekarang ini dia mengeluarkan random splash sebab kita dah setkan. So itulah maksudnya. Oke. Splashing. Alright. Almost done. Sekarang ini kita nak buat scoring. Scoring untuk game kita. Oke, every time kita slash, dia dapat 1 marka. So untuk itu kita perlu tambah global variables. Oke, so right click, add global variables, dan kamu akan namakan dia scoring. Oke, scoring pun boleh, score pun boleh. So ini kita setkan kepada score sahajalah. Score, type number, dan initial value adalah 0, 0. Oke, so sebelum kita setkan score, kita perlu pergi ke layout 1 dahulu. Kita kena add objek satu lagi objek. Right click mana-mana area, insert new object, dan kita masukkan objek text ya, text. Dan kita klik di tengah lah. Oke, kita boleh besarkan juga boleh. So text ni dia punya properties adalah bahagian ni. Anything yang kamu tulis di sini akan keluarlah. So ini saya akan setkan kepada 0, dan bold, maybe saya bagi dia besar sedikit supaya kamu nampak. 60 nampak? Oke, 60 boleh nampak. And then kita boleh setkan type of font. Sekiranya kosong macam ni, kamu just klik balik sahaja, and then dia akan keluar kembali. So biasanya saya akan gunakan yang lembut sedikit dia punya gambar, atau maybe saya besarkan lagi. Oke, and then saya tukar color jadi kuning. Kita tengok kalau kuning. Oke, kuning. And then saya akan setkan horizontal line center, vertical line center, so that dia dalam keadaan seperti ini. Oke, so kita akan setkan dia dalam keadaan kosong dahulu. So sekarang apabila kita pergi ke event sheet, kita tekan play dahulu untuk kamu lihat ya. So sekarang ada keadaan dalam kosong, tapi bila kita slash masih dalam keadaan kosong. So bagaimana kita nak setkan apabila every slice kita buat dia bertukar, teks kita bertukar jadi 1, 2, dan seterusnya lah. Oke, so caranya adalah pergi ke event sheet, dan kita sudah ada global number ya, score equal to 1. So kita boleh setkan every slice dalam fruit ni, setiap slice tu kita akan setkan add action dalam event kelima ni, system. Oke, next. System akan add to. Add to maksudnya akan tambah apakah variable tersebut score, dia akan tambah 1 kepada score, marka kita. Oke, itu maksudnya. Tetapi bila kita tekan play, kamu boleh lihat, walaupun kita sudah tambah 1, tetapi kita punya teks belum bertukar. This is because kita belum setkan event sheet, di mana kita tambah 1 event paling last, yaitu system every tick, setiap detik. Oke, kita akan setkan setiap detik tu teks, kita akan setkan set text. Oke, set text, this one. Kita akan setkan kita punya teks apakah dia adalah score, yaitu global variables yang kita buat. Tekan enter ya, done. Kita akan setkan teks kita ikut score yang ada, itu maksudnya. So bila kita tekan play,
kamu boleh nampak kita punya scoring sudah berubah jadi ikut number yang kita mahu. Oke. So ini adalah asas kepada Fruit Ninja game. Di sini kamu boleh practice dahulu, fahami bagaimana pergerakan game ini, dan game-game yang lain terdapat dalam nota dalam grup inilah. Okay, so kamu boleh tambah, pergi layout 1, this one spawner, kamu boleh tambah copy, kita boleh copy, paste. So kita boleh tambah di sini, maybe kita try ya. Saya pun nak tengok juga bentuk. Okay, so let's say kita tambah sini, nak tambahkan banyak lagi kan. Kita tes sama ada. Okay, ini keluar. Okay, oops. So untuk ini asas kepada Fruit Ninja, kamu boleh try, dan nota sudah disediakan di dalam. Ini adalah asas ya, tempat untuk kamu praktis dahulu bagaimana perjalanan game ini, constructory, supaya kamu faham. So this is I think this is part 5 or part 6 already. Dalam game development akan ada bertambah lagi. Next game kita akan buat jenis Slither mode ya, Slither.io, which is game tu trending before this, dan dia sudah mencecah lebih daripada 10 million people downloads. So itu kita akan ajar untuk beginners cara-cara nak buat menggunakan constructory. So untuk ini kita sudah selesai ajar kamu secara asas bagaimana nak buat Fruit Ninja game secara asas, dan kamu perlu test buat so that kamu boleh learn dan boleh buat game anda sendiri juga. Okay, so untuk save kan game kamu, just tekan play, just tekan save, dan kamu boleh namakan, kamu boleh setkan di mana-mana sahaja kamu mahu. Just renamekan dia kepada Fruit Ninja game dan save. Okay, so itu saja. So untuk nak buka balik project kamu, game project kamu, kamu just perlu masuk kembali lah. So contohnya saya masuk kembali constructory ya. Okay, ini adalah browser base, free edition pun boleh. Project yang kamu telah save di komputer tu, kamu boleh tekan open sahaja dan kamu just open from file. So ini saya tunjuk cara nak buka project kamu ya. So dalam ni dia dalam namanya adalah C3P. Itu adalah nama game kamu. Kamu cari nama game kamu, tekan open, dan yes, dia akan muncul balik. Jadi kamu boleh add anytime buat practice, tengok cara play game ni, dan kamu boleh buatlah game ikut kamu punya practice. Okay.